tunggu dalam 2-3 minit lagi, lepas tu kita proceed lah. Alright, untuk makluman semua, sesi webinar ni juga disiarkan secara langsung di Facebook Terengganu State Park. Dok, visi baru macam mana? Kisahlah kat dia? Orang kawan lama Datuk, tapi maksudnya dah lama PM lagi. kenal jadi tak ada masalah. I try to get his number, tak dapat. Oh, nanti saya forward. Okay, please. Thank you. Ya. Oh, dia mesti sibuk kan dia. Yelah, sebab dulu Prof Mazlan dia kan lebih suka research kan. Dia kalau boleh tak suka kerja admin. Oh ya, tak mau ke? He's a very, he's more researcher at heart. So dia selalu, dulu dia dah complain dengan saya masa dia acting, dia kata, banyaknya masa tak sempat nak buat kerja, dia kata. Asyik meeting je, tapi dari sini lagi lah. Tapi he's good lah, I mean for us, because orang yang memang pegang kuat pada research ni, dia faham lah kita punya. Apa dia boleh involve lagi sebagai advisor ke apa, ataupun collaborate dengan siapa-siapa. Ya, dan dia sangat, Prof Mazlan dia sangat inklusif. Dia sangat inklusif, dia suka ramai-ramai, dia suka dia, jadi dia tak lokek kan, jadi kami senang kerja lah, dia punya kawan ramai. Jadi insyaAllah senang lah kami. Bagus. Ada pergi projek dekat Pulau Redang? Cara hutang ke? Ha. Saya selalunya masa hari raya, kadang-kadang kalau saya tak balik ke Kuala Lumpur, saya akan gantikan ranger. Suami saya akan ganti ranger sebab dia orang raya kan. Jadi kita akan jaga penyu masa hari raya. Kami beraya di Redang. Tapi sebab PKP ni, sebab dah 2 tahun lah PKP ni dia kami tak boleh pergi. Jadi intern lah, kami dekat Redang ada researcher dengan intern lagi. Jadi mereka je lah yang buat program, yang jaga teruskan lah. Session kat mana? Dekat taman laut juga? Ada session sini ke? Session kita tak, tempat kita jauh, kita di utara. Next time we should arrange you to go. It's very memang, sebab itulah kita punya nesting pun very high sebab dia tempat yang remote, tak ada kampung, tak ada apa, dia dekat utara. Tapi access boat tu dia lebih mencabar lah. Jadi dia kena ada masa dia, timing kena betul. Tapi lepas tu phone pun tak kurang, line telefon kurang dan sebagainya. Jadi memang sesuai untuk research lah. Okay, good. Nantilah saya arrange bila Datuk ke sini nanti, saya bincang dengan Sitru, dengan Dr. Uzair untuk bawa Datuk pergi tengok. Okay. Boleh. Azrul Helmi sekali. Ya. InsyaAllah tu. Dan saya ingat sekali kita dah boleh start. Okay. Boleh. Sila proceed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini insyaAllah saya Zulhilmi Hasbullah, penolong pengarah pembangunan operasi taman dan penguatkuasaan, selaku host pada sesi kali ini. Dan segala puji bagi Allah, pagi ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam suasana kaedah norma baharu, yang mana sesi bual bicara bersempena dengan tajuk yang pada hemat saya cukup dan sangat menarik, yang akan bakal dikupas oleh panel jemputan khas kita pada pagi ini, berkaitan dengan kepentingan 10 ekosistem di dalam kawasan Tanah Bencah Setiu terhadap ekologi dan kelangsungan hidupan di sekitarnya. Dan insyaAllah kita akan mendengar sesi bual bicara secara langsung bersama dengan Yang Bahagia Profesor Dr. Jarina Rani, pensyarah kanan Fakulti Sains dan Persekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu. Pertamanya bagi pihak Majlis Pengurusan Taman Negeri, saya menalu-alukan kedatangan dan serta merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk-Datuk, Yang Bahagia Doktor-Doktor, Ketua-Ketua Jabatan, agensi-agensi kerajaan, agensi swasta, badan-badan NGO, para penyelidik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum saya meneruskan sesi ini, saya ingin kongsikan secara ringkas berkenaan dengan sejarah pembangunan Tanah Bencah Setiu.
Jadi untuk makluman tuan-tuan, saya difahamkan ada sahabat-sahabat kita luar daripada Terengganu, daripada Frim Kepong, daripada Frim Perlis, daripada Johor Bahru dan bersama-sama kita juga pada hari ini Yang Mulia Tengku Mak Arifin, Ketua Pengarah Majlis Pengurusan Taman Negeri, dan saya difahamkan Tuan Pegawai Daerah STU juga bersama. Terima kasih Tuan atas kehadiran pada pagi ini. Dan saya mulakanlah dengan sejarah pembangunan STU Wetland. Sebenarnya pembangunan tanah bencah STU telah bermula sejak daripada tahun 2005 lagi lah. Dan kejadian tsunami yang berlaku di negara jiran kita pada tahun 2004 telah memberi kesedaran tentang kepentingan hutan paya bakau. Jadi menyedari hakikat ini, pelbagai inisiatif telah pun bermula sejak daripada tahun 2005 lagi lah. Dan antaranya projek yang telah dilaksanakan iaitu projek pemuliharaan hutan paya bakau yang telah dianjurkan oleh Petra Perdana dengan kerjasama Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, KUSTEM, yang mana hari ini UMT lah. Jadi melalui pelancaran projek pada waktu itu, tanah bencah STU telah pun dimasyurkan sebagai tapak utama pemeliharaan hutan bakau di pantai timur ni lah. Dan seterusnya usaha melindungi dan memelihara khazanah alam semula jadi yang ada di tanah bencah STU ini terus diperkukuhkan dengan pewartaan sebahagian daripada kawasan tanah bencah STU sebagai taman negeri. Jadinya untuk makluman tuan-tuan puan-puan, kawasan tanah bencah STU sebenarnya berkeluasan kira-kira 23,000 hektar. Iaitu saya fikir satu kawasan yang cukup besar, kawasan tanah bencah STU yang berada di perairan sungai STU Pemaisuri Terengganu. Dan melalui pewartaan taman negeri yang telah diwartakan pada tahun 2018, menjadikan sebahagian kawasan tanah bencah STU ini sebagai taman negeri pertama di negeri Terengganu lah. Jadi untuk makluman yang bagi Datuk, yang bagi Doktor, tuan-tuan, puan-puan, umum mengetahui sebenarnya tanah bencah STU sememangnya terkenal lah dengan keunikan ekosistem yang semula jadi. Bahkan terdapat juga keunikan lain seperti budaya masyarakatnya, dari segi warisan semula jadinya yang sememangnya telah ada sejak daripada dulu lagi dan telah diwarisi oleh kaum keluarganya sejak turun-temurun lah. Jadi oleh itu insya-Allah sebentar lagi bersama-sama kita akan mengupaslah berkaitan dengan bagaimana peranan ekosistem itu membantu menyokong kepada ekologi dan juga kelangsungan hidupan yang ada di dalam kawasan tanah bencah STU lah. Dan insya-Allah bersama kita ni yang bagi Dr. Jarina, saya ingat dah standby dah dan tak sabar-sabar nak mewawarkanlah keunikan sebenarnya tanah bencah STU ni. Jadi saya dengan hormatnya silakan yang bahagia Doktor untuk mengupas dan sesi bual bicara bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita lah. Dengan segala hormatnya saya persilakan Dr. Jarina. Okay, terima kasih Cik Zul. Rakan lama saya yang memang saya kenal semenjak mula-mula lagi kita kerajaan negeri berminat dengan untuk menubuhkan taman negeri di STU Wetlands ni. Jadi kita bersama saya rasa kita berdua ni macam dah besar bersama lah kan. Macam adik-beradik dan kakak adik lah kita ni. Terima kasih. Dan saya oleh itu saya sangat gembira dan berterima kasih kepada pihak Taman Negeri kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit tentang STU Wetlands yang merupakan seperti kampung saya lah yang di Terengganu ni. Itu macam
tempat saya bermain, tempat saya berhibur, tempat saya bekerja, dan ramai juga lah orang yang saya anggap sebagai keluarga saya di sana. Jadi hari ini saya suka ceritalah sempena kira bulan kemerdekaan ni untuk kita bersama-sama meraihkan satu kawasan yang sangat unik di negara kita, iaitu Taman Negeri City Wetlands dan juga kawasan yang lebih besar iaitu City Wetlands, ya. Jadi saya cuba untuk berkongsi sedikit kenapa saya sangat sukakan kawasan, sangat saya dan juga rakan-rakan saya dan ramai peminat-peminat City Wetlands, City Wetlands fans sangat menyayangi tempat ni dan sangat menghargai dan mengharapkan ramai lagi yang akan bersama dengan kami. Jadi dan saya juga ingin nyatakan bahawa mungkin walaupun saya ni bukanlah orang, saya ni ada orang mungkin anggap dah basi dah dengan City Wetlands ni, tak asyik cakap pasal City Wetlands je. Jadi mungkin ada orang yang dah biasa dengar penceritaan saya, tetapi saya janji kali ni ada juga banyak gambar-gambar yang baru kerana ia merupakan antara dokumen yang baru yang kami dapat, visual dan sebagainya yang akan jadi premier lah. Jadi at least tak adalah boring mana sebab ada juga benda yang baru. Okey, saya mulakan. Semua nampak slide saya ke? Slide saya clear, ya? Cik Syah, Ya, clear Dr. Okay. So Boleh Dr. Okey, so jadi ini adalah pandangan, ya. Kalau lihat gambar ni, saya sangat suka gambar ni walaupun dia tidak, sebab City Wetlands sebenarnya kawasan yang besar, ya, dan bila saya berkata City Wetlands, saya tidak hanya merujuk kepada Taman Negeri City Wetlands, saya merujuk kepada apa yang kami anggap di UMT sebagai satu ecoregion. Dia adalah satu kawasan yang sangat unik yang terletak di antara banjaran gunung dan juga Laut Cina Selatan. Jadi dia mempunyai satu feature, ya, satu sifat yang sangat menarik. Dan kita lihat di sini, gambar ini adalah daripada drone yang kami ambil pada awal tahun hari itu, yang menunjukkan lebih daripada muara. Kami di bahagian selatan muara memandang ke utara, dan masa tu awal tahun, masih PKP yang pertama tak habis lagi, sangat memang kosong, tak ada orang nampak di dalam lagoon ni, sangat damai. Dan kita boleh lihat juga di sebelah kanan tu pulau-pulau, ya. Sebab tu di UMT, bagi kami City Wetlands ni satu konsep yang kami pakai untuk City Wetlands adalah reach to reef, ya, daripada banjaran bukit-bukit hingga ke terumbu karang. So inilah di City Wetlands. Tempat yang sangat-sangat menarik, ya. Dia tidak besar kalau kita kata compare dengan taman negeri lain memang, tetapi apa yang dia ada tiada di tempat lain, ya. Itu yang kita akan kupas hari ini. Jadi saya buka full view. Dan seterusnya pembentangan saya pada hari ini ada dua saja matlamat. Jadi yang pertama sekali saya nak memperkenalkan kepada 10 ekosistem yang ada di City Wetlands. Nombor 10 ni mungkin ada mereka yang dah biasa dengan City Wetlands akan sedikit terperanjat. Sebab inilah antara pertama kali dalam secara kepada audience awam, ya, public audience, yang kami memperkenalkan konsep 10 ekosistem. Kerana sebelum ini mungkin yang dah biasa dengan City Wetlands biasa dengan 9 ekosistem. Itu adalah salah satu daripada elemen baru yang saya akan kupas hari ini. Dan yang lain-lainnya adalah lebih kepada berkongsi kepada mereka yang tak pernah sampai ataupun tak selalu pergi ataupun tak sempat lagi nak mendalami kawasan ni, boleh melihat, boleh sama-sama menerokai City Wetlands dan mengenali kepentingannya dari segi ekologi dan juga kepada kelangsungan hidup masyarakat di situ. Dan ini saya akan kupas menggunakan satu konsep yang biasa dipakai untuk semua pengurusan kawasan-kawasan yang berkepentingan pemeliharaan biodiversiti, iaitu ecosystem services, ya, perkhidmatan ekosistem. Okay.
So city wetlands ni sebenarnya saya kalau lihat dekat slide saya tu ada saya tandakan merah dan gariskan perkataan S di hujung city wetland. Ada S ya. Jadi saya ingat dulu masa mula-mula kita masih berbincangkan tentang branding city wetlands. Saya ditanya ya, ada S ke tak ada S? Ini adalah satu benda yang lama ya tak didebatkan lah tapi dibincangkan sebab ada orang letak S, ada orang tak letak S, ada orang kata wetland, ada orang kata wetlands. Jadi kami di UMT berpegang kepada pluralisme kawasan ini, iaitu kami berpegang kepada kepelbagaian wetlands yang berada di situ. Sebab tu kami kata ini bukan city wetland, this is city wetlands, plural ya. Dan ini satu konsep yang telah diperkenalkan di UMT semenjak tahun 2003 lagi dengan adanya buku yang telah diterbitkan oleh rakan saya, ini adalah Prof. Fauziah dan juga Prof. Nakisah dulu. 2003 mereka menerbitkan satu buku yang telah dapat sponsorship daripada masa itu saya Talisman, yang bertajuk City Wetlands, Tranquility Amidst Plenty. Dan di dalam buku itu pertama kali saya rasa dibentangkan kepada umum konsep 9 ekosistem, di mana ekosistem yang 9 itu adalah ekosistem laut, pantai, beting lumpur, laguna, muara, sungai, pulau, bukan pulau yang seperti Pulau Bidong tetapi pulau seperti Pulau Duyung di mana pulau dalam sungai ya, kita panggil riverine islands, hutan pantai serta air bakau. Ini adalah pada tahun 2003. Lepas itu dari mana mungkin orang pun bertanya-tanya dari mana dia dapat idea untuk 9 ekosistem ni, sebab selalunya kita tak dengar pluralisme ekosistem diketengahkan untuk kawasan-kawasan yang berkepentingan ekologi ni ataupun ekosistem yang menariknya. Jadi kita konsep ini kita pegang daripada sebenarnya mendapat inspirasi daripada dokumen yang memang dikenali untuk mereka yang bergiat dalam konservasi kawasan-kawasan tanah bencah atau wetlands ni, iaitu dokumen dari The Ramsar Convention on Wetlands. Jadi dia memberikan definisi yang sangat luas tentang apa itu tanah bencah, apa itu wetlands ya. Dan sebab itu dia merangkumi pelbagai ekosistem yang asalkan ada masa, ada certain amount of days in a year dia basah ya. Jadi ini melibatkan termasuk juga macam kalau kita sebenarnya mungkin orang tak sedar bahawa terumbu karang pun adalah kita anggap sebagai tanah bencah kan, seagrass beds, banyak benda yang orang tak sangka wetlands adalah sebenarnya wetlands ya. Jadi sebab itulah daripada definisi yang kita dapat yang sangat meluas daripada Ramsar itu, mereka mengambil kawasan pesisir pantai seperti Laguna, Pantai Berbatu dan Terumbu Karang, muara, tasik, tanah bencah yang berkaitan dengan tasik ya, ada banyak wetlands yang berkaitan dengan itu seperti yang mungkin orang kenal juga yang Putrajaya Wetlands dan sebagainya, sungai, paya darat juga. Paya darat ni maksudnya dia di darat tapi dia basah dan tanah bencah buatan, iaitu sebenarnya empangan, kolam-kolam ikan, kolam-kolam yang dibuat manusia, lombong yang berair, ladang garam, kawasan kumbahan dan berair juga boleh dianggap sebagai wetlands ya. Ini adalah konsep daripada Ramsar Site tentang tanah bencah yang memberi inspirasi kepada 9 ekosistem. Dan jadi daripada tahun 2003 ni kami di UMT masa tu KUSTEM teruslah mempromosikan idea city wetlands ni, dan saya sendiri secara individu sebagai seorang ahli akademik telah mula bermain di city wetlands tu pada tahun 2006 ya, di mana seperti yang Cik Zul cakap tadi tu, saya sebenarnya terlibat dengan projek yang telah mendapat sumbangan daripada Petra dan juga melalui UNDP untuk pemeliharaan bakau, dan itu pada tahun 2006. Dan alhamdulillah kami mendapat sokongan yang setiap tahun semakin meningkat ya, sokongan dan juga publicity dan juga dorongan yang akhirnya melonjak kepada
satu yang sangat menjadi idaman kami semualah, iaitu perlindungan kawasan yang sangat unik ini dengan perwataannya pada tahun 2018. Jadi kami sebagai mereka yang bergiat dalam kajian di Stewart Lands merasakan ini adalah salah satu career achievement bagi kami yang memang di situ, sebab banyak kita tahu nak usaha dalam pemeliharaan ni, especially kawasan-kawasan protected areas ni bukan benda yang senang, sebab banyak perkara yang perlu ditimbangkan. Tetapi bila dia berjaya seperti di sini, dia adalah menjadi satu hadiah yang sangat bermakna bagi kami lah. Dan saya rasa ia juga satu hadiah yang bermakna bagi rakyat Terengganu kerana telah mendapat taman negeri yang pertama, dan walaupun kalau dilihat Doktor, maaf mencelah. Slide doktor tak berjalan ke? tak lagi, belum lagi. Yang ini belum. Okay. Alright. Yang saya nak kupaskan kepentingan warta inilah, maknanya walaupun kalau kita tengok dokumen ni Dr. Cik Zul share dengan saya, boleh lihat dokumen ni akan menunjukkan kawasan tak besar, kawan Taman Negeri Stewart Lands sebenarnya, tetapi saya selalu cakap what we don't have in size we compensate in quality, not quantity but quality. Jadi ia adalah benda yang sangat yang saya pakai hari ini. Okey, jadi kepelbagaian ekosistem ialah satu, memang selalunya kalau kita tanya orang-orang yang berminat dengan Stewart Lands ni, daripada segi pengurusan dan juga dari segi kajian, one of the most interesting feedback yang kita dapat adalah kerana kepelbagaian ekosistem tu. So it is a very important element kepelbagaian tu, dan ini juga yang telah menarik banyak penghargaan ataupun iktirafan agensi-agensi yang selain daripada negeri, seperti yang RKK Stewart Lands. Kita ada rancangan khas Stewart Lands Special Area Plan, di mana ini adalah salah satu mekanisme pengurusan untuk di bawah Akta Town Planning Act kita, di mana dia membolehkan kita mengurus dengan cara yang lebih teliti di kawasan-kawasan yang dianggap penting untuk alam sekitar, dan tak banyak lagi di Malaysia, dan Stewart Lands telah diangkat menjadi salah satu kawasan fokus. Pohon tetamu kita untuk mute kan speaker. Terima kasih. Dan dia telah mendapat digazetkan, diwartakan RKK ni, yang menyebabkan Stewart Lands sekarang diuruskan dengan cara yang lebih teratur dengan RKK ini. Okey. Dan tapi kita perlu ingat Stewart Lands ni, dia kalau kita tengok RKK, sebab dia adalah rancangan kawasan khas untuk alam sekitar, tetapi Stewart Lands ni bukan saja satu yang penting untuk alam sekitar, dia adalah satu yang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Bagi kami di UMT, Stewart Lands ni bukanlah satu kawasan yang kita nak lindungi kerana dia penting untuk biodiversity dan sebagainya. Kami juga ingin mengingatkan semua orang bahawa kita kena pelihara, lindungi Stewart Lands ni untuk masyarakat di situ. Kerana mereka sejak lama, dahulu lagi sebelum adanya saya dan juga Cik Zul di situ, mereka dah lama menjaga dan juga dan menggunakan secara lestari semua yang ada sumber-sumber alam sekitar dan juga sumber alam lah, natural resources yang ada di situ. Dan ini yang kami selalu ketengahkan, seperti dalam, kalau siapa yang pernah pergi ke boardwalk, saya harap papan tu masih ada. Papan yang kami letak nak bagi Dr. Jawel ajar kulit kita. Maaf ya. Hello, maaf, mohon untuk mutekan mikrofon. Terima kasih. Dan sebab itu kalau pergi ke boardwalk, singgahlah di wakaf pertama. Saya harap panel tu masih ada. Dia akan menunjukkan di situ pelbagai khazanah alam dan budaya di Stewart Lands. Dan ini semua terjadi kerana adanya habitat menjadi. Dan pada masa itu, ini adalah poster yang kami buat pada tahun 2018, pelancaran boardwalk, dan masa itu kita masih berpegang lagi kepada 9 ekosistem ataupun 9 natural habitats. Okey, jadi sekarang ni
kita kita kena ingat bahawa benda ni adalah wetlands ni bukanlah satu yang hanya untuk alam sekitar saja, tapi dia adalah sesuatu yang kita pegang untuk dua elemen, iaitu elemen alam dan juga elemen budaya ya. Dia satu khazanah alam dan budaya, dan sebab itulah ia penting untuk bukan saja untuk ekosistem ataupun untuk alam sekitar, tapi penting untuk masyarakat, manusia, kita sendiri ya. Jadi inilah satu perkara yang sangat saya akan tekankan dalam pembentangan saya pada hari ini, dan juga saya akan memperkenalkan satu novelty ya, satu elemen baru, iaitu memperkenalkan 10 dan bukan lagi 9 ekosistem wisata wetlands. Jadi apakah yang dikatakan 10 ekosistem tersebut? Okey, dia sebenarnya banyak yang ni saya selalu buat satu test ni dengan mereka, dengan orang yang saya buat presentation ni, suruh ingat. Tadi saya buat slide tunjuk apa itu 9 ekosistem kan. Sekarang saya tunjuk pula 10 ekosistem. Okey, ekosistem 10 yang kami rasa patut menjadi ikon di wetlands adalah ekosistem Brace, ekosistem Paya Gelam, Tasik Air Tawar, sungai, paya bakau, pulau, beting lumpur, laguna, ni beting lumpur ataupun pasir, laguna, muara dan akhirnya pantai. Okey, ada 10. Jadi saya ingin, sebelum saya move ke slide seterusnya, saya kena ingatkan semua bahawa mereka semua ni adalah ekosistem yang unik, tetapi each and every one, even though they are unique, they are interconnected. Tak ada satu yang boleh akan lestari tanpa perlindungan yang diberikan untuk yang lain. They're all interconnected. Kalau satu termusnah, lama kelamaan yang lain juga akan turut terosot dan akhirnya musnah ya. So mungkin masa tu bila nampak 10 ada yang purist mungkin akan bercakap, kenapa si Jarina ni mengarut? Kenapa ada 10 pula ni? Mana dia dapat idea ni? Pandai-pandai saja. Okey, ni saya ya? Cik Zul? Slide tak memang doktor tak gerak lagi ya? Tak, saya dah gerak. Sekarang ni ada slide ekosistem tanah bencah. Maknanya dekat skrin tak bergerak? Okey, sekarang ni the screen the slide mana? Masih di page kedua. Oh, minta maaf. Saya dah sampai ke page berapa ni? Mungkin line sangat slow kot. Saya dah baru nampak. Saya dah page 10. Tadi saya tanya doktor kata belum gerak lagi. Oh, ya ke? Okey. Saya ulang balik. Minta maaf saya supaya ini yang penting. Saya tunjukkan bahawa tadi saya balik, saya share dekat sini ke? Belum sampai? Okey, ini baru nampak. Okey, ni tadi tengok tak? Belum. Okey. Ini saja. Ini je. Oh, masya-Allah. Okey, saya cepatlah saya. Okey, saya cerita tadi, ini yang saya cerita tentang buku yang telah dibentangkan oleh rakan saya ya. Dulu 2003 yang perkenalkan konsep ekosistem pelbagai, wetlands plural. Okey. Yang ada 9 ni, cuba ingat. Laut, pantai, beting lumpur, laguna, muara, sungai, pulau, hutan pantai dan juga paya bakau. Okey. Lepas tu saya explain, ia adalah terinspirasi daripada Convention Ramsar definisi yang diberikan oleh Ramsar. Dan usaha kami semenjak itu untuk memasyurkan lagi wetlands sebagai kawasan penting untuk biodiversity, ekosistem dan sebagainya telah terrealisasi impian kami apabila pewartaan oleh Kerajaan Negeri pada 2018 ya. Dan saya kata tadi itu adalah hadiah kepada kami semua yang memang bergiat di sana. Dan slide ini saya tunjukkan sebenarnya slide RKK City Wetlands yang menunjukkan elemen yang mengiktiraf kepentingan ekosistem City Wetlands sebagai yang punya 9 ekosistem. Dan sebab RKK ini adalah satu pengiktirafan kepada kawasan yang sensitif alam sekitar ya. Tetapi yang penting saya tambah kemudian adalah bahawa kita tak boleh lupa bahawa City Wetlands bukan kawasan yang unik hanya untuk alam sekitar,
tetapi dia juga unik untuk budaya. Dan ini adalah papan kami di wakaf pertama, saya harap masih ada, bakal di hujung kedua saya rasa, yang menunjukkan 20 khazanah alam dan budaya. There are 20 things you can at least discover in situ wetlands. Dia merangkumi bukan saja keunikan alam sekitar, tetapi juga keunikan budaya yang terdapat daripada perkaitan manusia dan juga alam. Dan seterusnya, ini bermaksud bahawa 10 ekosistem sea wetlands adalah penting untuk manusia dan juga alam sekitar, kedua-duanya, bukan salah satu. Dan 10 ekosistem, okey, saya sampai kat sini. Okey, saya kata tadi orang mungkin marah saya buat 10, tapi tak apa. Saya perkenalkan dulu apa itu 10 ekosistem. Lepas ni saya akan defend diri saya. 10 yang kami sekarang gunakan sebagai ikon sea wetlands adalah ekosistem Bris, Paya Gelam, Tasik Air Tawar, Sungai, Paya Bakau, Pulau, Beting Berlumpur ataupun pasir, Laguna, Muara serta pantai. Okey, yang cuba ingat 10 ni dan fikirkan apa perbezaan dengan yang 9 sebelum ni. Okey, mereka yang saya kata yang biasa dengan sea wetlands dan biasa dengan nombor 9, mungkin mereka akan sedikit apa itu baju. Thank you. Tengok. Nafsu negara. Okey, saya rasa akan tertanya-tanya kenapa Jarina memperkenalkan 10 sedangkan 9 adalah ekosistem yang berada di sea wetland. Jadi saya di sini kami membentangkan kita punya defense argument sebab ini adalah berdasarkan peningkatan ilmu yang kita ada. Dulu masa kita mula-mula memperkenalkan sea wetlands ni, kita lebih cenderung kepada kajian dalam mangrove saja masa itu, Paya Bakau saja, sebab itu kita milih 9. Tetapi kami semenjak 2015 telah juga lebih merangkumi kawasan yang ke dalam, ke darat. Itu sebab itulah kita memasyurkan Tasik Berombak yang lama tidak diambil tahu langsung oleh pengkaji dan juga even pengurusan. It was like a blind spot Tasik Berombak ni. Jadi sebab itu kita update pengetahuan kita tentang sea wetlands. Jadi kalau kita tengok sebenarnya bukan benda baru pun, sebab masa RKK pun sudah ada sebenarnya 10 ekosistem yang saya nyatakan tu. Dia cuma dia tidak strukturkan benda tu, dia tidak brandkan benda sebagai 10. Dia ambil elemen sebenarnya ekosistem seperti yang Nakisah dan Fauziah buku Sea Wetlands yang pertama itu. Dia juga mengambil elemen boardwalk setiu yang kami buat untuk 2018 tu, di mana ada 9 habitat yang asli. Tapi bila dia kombinasi, dia buat kombinasi diagram tu, dia sebenarnya telah meletakkan 10. Dia letak juga tanah paya, Tasik Berombak, iaitu Tasik Air Tawar, dia letak Paya Gelam, sungai, pematang pasir atau dataran lumpur, laguna, muara sungai, pantai, Paya Bakau dan juga laut. So dia ada 10 juga di situ. Cuma dia tidak ada brand, dia tidak menyatakan brand. Jadi di situ saya nak nyatakan yang tak ada di sini. Kalau kita compare dalam yang 10 daripada RKK yang tak ada di dalam list 9 ekosistem adalah sebenarnya ekosistem pulau. Okey, dan oleh itu inilah menyebabkan kami kerana kami berada di situ, kami mengambil semula pulau dan kami menggantikan pulau itu dari tempat laut. Okey, jadi dalam kami punya 10 ekosistem tidak ada laut. Kerana bagi kami laut itu adalah satu ekosistem yang terlalu luas yang tidak boleh membantu mereka yang datang ke sea wetlands untuk melihat kesinambungannya dengan ekosistem yang lain. Kerana terlalu besar, terlalu luas. Jadi kita framekan dia, kita berikan satu kerangka yang lebih compact dan kita meletakkan pulau kerana sebenarnya di pulau di sea wetlands ni adalah pulau-pulau yang sangat menarik. Ada 26 pulau dan saya dimaklumkan alhamdulillah Taman Negeri pun akan mewartakan ada 2 pulau yang bakal diwartakan sebagai Taman Negeri juga, itu Kuala Layat dan juga Pulau Telaga 7. Kerana mereka sangat unik. Jadi sebab itulah kita ada 10 ekosistem ini. Di peta ini adalah bukan tempat
hanya tempat sini saja ada ekosistem yang 10 ni, dia adalah yang kami anggap sebagai indicative sites. Di mana kalau kita pergi tempat ni, kita akan boleh nampak ekosistem tersebut. Kerana ada ekosistem ni dia lebih widespread, dia lebih meluas, ya, banyak tempat. Jadi cuma dekat sini kalau pergi, insya-Allah dapat nampak. Jadi kita nampaklah semua ekosistem yang saya sebut tadi. Okey. Jadi selepas ni jangan gambar saja. So inilah dia ekosistem beris. Saya rasa orang Terengganu dah biasa tengok ni. Ini adalah satu landscape yang sangat typical of Terengganu coastal ecosystem, ya. Kalau yang saya nak highlight sebenarnya adalah elemen kalau nampak ni ada kawasan yang tinggi dan kawasan yang rendah, ya. Yang kawasan yang rendah tu berpasir. Sebenarnya kawasan berpasir tu masa musim hujan, monsun, dia menjadi seperti sungai. Ya, yang atas ni, sebab tu kat sini ada pokok, banyak pokok, terutamanya pokok gelam. Dan bila air banyak, ini akan jadi seperti aliran air, alur ataupun sungai kecil, ya, yang sangat depending on the water volume lah. Jadi inilah yang dipanggil breeze, beach ridges, beach ridges with interspersed with swales. So, maknanya dia beralun-alun, ya. Ada gong, lepas tu dia ada lembah. Gong, lembah, ya. Okey. Jadi seterusnya paya gelam, Okey, ini adalah satu lagi yang saya perlu terangkan. Sebenarnya ada orang akan cakap bahawa beris dan paya gelam adalah satu ekosistem yang sama. Betul, kami tidak disagree, ya. Kami setuju. Tetapi kenapa kami meletakkan dia sebagai dua ekosistem yang berbeza adalah kerana setiap wetlands ni adalah, kita di Terengganu ni, landscape kita berubah di waktu kering dan di waktu basah, iaitu monsoon and non-monsoon season. Dan kita kena letakkan paya gelam ni sebagai salah satu daripada 10 ekosistem wetlands kerana dia adalah landscape yang paling dominan sewaktu musim tengkujuh, ya, when everything is wet. Ini adalah sebenarnya yang paling ikonik di musim basah, musim tengkujuh, musim hujan. Manakala beris adalah satu landscape yang lebih dominan di waktu kering, ya. So sebab tu kita letakkan dua-dua, kita pecahkan tadi yang dipanggil hutan pantai tu, kita pecah menjadi paya gelam dan beris. Of course kita ada tasik air tawar. Ini yang ramai saya rasa tak pernah sampai. Ada beberapa orang yang saya boleh kira dengan jari saya dekat dalam webinar ni yang pernah sampai ke situ. Ini memang sangatlah satu penemuan yang sangat menarik. Tempat ni sebenarnya dah lama ada, orang kampung lama dah tahu. Saya pun tahu sebab saya berkawan dengan orang kampung, diceritakan saya tentang Tasik Berombak. Jadi kami tahun 2015 telah masuk untuk buat ekspedisi di situ dan telah memasyurkan kawasan itu semenjak dari saat ekspedisi itu, dan alhamdulillah sekarang menjadi salah satu daripada kawasan pewartaan Taman Negeri Sea Wetlands. Ini adalah tasik air tawar, dan kami rasa memandangkan keadaan Tasik Bera sekarang, Tasik Chini sekarang, mungkin Tasik Berombak, tasik air tawar kita ni adalah mungkin yang terbesar sekali di pantai timur sebagai tasik air tawar lah. Dan ekosistem tasik air tawar semua jadi yang terbesar di pantai timur. Itu kita kena confirmkan lah nanti. Of course ada sungai, ya. Sungai ni penting. Air daripada tasik akan mengalir ke sungai. Dia akan memberikan fresh water, ya, bukan saja daripada bukit, tasik juga. Dan ini adalah yang featured here is the network of sungai Nyatoh, yang kita nampak yang terus ke laut, ya. Sangat menarik. Lepas tu kita ada of course paya bakau. Dan saya suka gambar ni, which is one of our latest drone image. Semua gambar yang saya share adalah gambar yang kami baru ambil untuk buku mewah yang kami sedang usahakan untuk Taman Negeri. Ini saya suka kenapa? Because it is so different from mangrove yang kita biasa lihat gambar sebelum tempat lain. Macam selalu kita lihat mangrove, dia akan tunjuk pure Rhizophora stand. Kita selalu nampak pokok bakau, memang betul pokok bakau. Pokok Rhizophora maknanya bakau minyak atau bakau kurap, kan? Tapi di Sea Wetlands kita tak nampak tu. Yang kita nampak sini yang saya boleh tunjukkan sebenarnya adalah banyak pokok-pokok, sebenarnya itu adalah pokok nipah. Dan di depan pokok nipah tu adalah bercampur, ya, pokok berus, orang kampung panggil berus, iaitu Bergera cylindrica dan juga Rhizophora. Dan di belakang tu kita nampak dia bercampur juga. Kenapa begini? Kerana Sea Wetlands ni kita punya kawasan-kawasan paya
di paya laut di pantai timur bukan seperti pantai barat laut kita dinamik besar, pantai kita berpasir, tak banyak lumpur. Jadi tidak kondusif untuk beting-beting lumpur yang besar yang lebih sesuai untuk rhizopora yang stable dan sebagainya. Jadi kita ada a very mixed interesting flora punya diversity di kawasan paya laut kita. Itu yang saya sangat suka. Saya selalu terangkanlah kepada orang yang datang. Dan ini sungai pulau dalam sungai iaitu Riverine Island, dan ini adalah gambar drone Pulau Layat dan juga Pulau Telaga 7 yang sangat unik. Siapa yang datang cari saya, kita boleh cuba pergi bersama-sama lihat keunikan dia yang saya akan cerita lepas ni. Of course ada beting lumpur. Ini yang Cik Zul ada pengalaman tak manis sangkut dekat beting pasir ni. Sebab tu kalau pergi Sti Wetlands kena pergi dengan orang yang pandai, orang yang biasa, sebab mereka tahu jalan nak pergi, nak elak beting pasir, kerana kalau air banyak, air pasang tak nampak tetapi dia ada di situ. Jadi ini adalah satu tempat yang ekosistem yang unik di Sti Wetlands juga. Kita ada laguna, of course. Laguna ni sangat menarik. Kenapa adanya Sti Wetlands? Kerana adanya laguna, dan laguna tu ada kerana adanya beting pantai di situ kita nampak tu. Tapi saya suka gambar ni untuk mengingat kita semua bahawa Terengganu ni kita ni memang menghadapi masalah kisan dan lihat tu pantai tu nipis je tinggal. Padahal pada tahun 60-an sampai akhir 60-an ada 7 masih ada berkampungan di kawasan pantai. Sekarang tak ada. Tinggal kampung yang di hujung di bahagian selatan saja. Muara ni adalah satu yang sangat penting bagi saya. Kita jangan lupakan muara, kerana kalau tak ada muara, orang nelayan kita tak boleh ke laut. Dan kalau tak ada muara, mungkin ikan di laut pun tak ada. Kerana ada, nanti saya akan terangkan nanti, kerana perhubungan antara laut, pertalian laut dan darat ni ataupun kawasan tanah air tawar dan juga air payau ni hanya berlaku bila adanya pengaruh lautan. Dan inilah tempat ianya berlaku. Ini sepatutnya pantai, saya lupa nak edit saya ni. Ini adalah pantai yang sangat terkenal lah di Terengganu ni, pantai yang pasir putih, cantik ya, tak ada kurang pencemaran dan sebagainya. Ini adalah satu sistem yang sangat ikonik di Terengganu. Jadi macam mana nak ingat sistem CPU ni, sebab ada 10. Saya ada pantun ni saya boleh share lah, semua orang boleh ingat. Okey, pantun 10 ekosistem, kalau nak ingat apa itu 10 adalah dari Beris ke Paya Gelam, singgah di Tasik, tawar airnya. Sungai Paya Bakau, habitat si ketam, kepala beruk di pulau tempatnya. Beting tenggelam di tengah laguna, tempat mencari kerang dan kepah. Musnah muara membawa bencana, pantai berubah yang lain pun musnah. Okey, kalau kita hafal pantun ni, dapat 10 markah setiap kali ditanya tentang 10 ekosistem Sti Wetlands. Jadi perkhidmatan ekosistem Sti Wetlands pula pelbagai, sebab dia ada pelbagai ekosistem dan maka pelbagailah dia punya perkhidmatannya. Dan perkhidmatan ekosistem ni atau dalam bahasa Inggeris is ecosystem services, ada 4 kita panggil provisioning ataupun bekalan, regulating iaitu mengatur proses semula jadi, cultural services iaitu servis budaya, dan akhirnya supporting services iaitu semua yang ada membolehkan yang lain-lain tu berlaku. Dan saya suka gambar ni walaupun saya yang buat, bukan nak apa, sebab saya lukis ni adalah untuk menggambarkan suasana di satu Paya Gelam Sti Wetlands, dan dia sebenarnya dalam gambar ni ada semua ekosistem yang kita sebut ni. Perkhidmatan ekosistem yang kita sebut tadi tu ada dalam gambar yang menunjukkan kawasan Paya Gelam ini dengan kanak-kanak ni. Jadi apa kepentingan ekologi dan kelangsungan hidup masyarakat? Poin kedua saya adalah dia berkait dengan perkhidmatan yang diberikan oleh setiap ekosistem yang ada di Sti Wetlands. Jadi dari segi ekologi, dia memberi perkhidmatan aturan iaitu regulating dan juga sokongan, supporting. Ini adalah untuk support semua kefungsian ekosistem, berikan kita semua perkhidmatan yang berkaitan dengan alam sekitar ya. Dan juga dari segi kelangsungan hidup pula, dia memberikan perkhidmatan bekalan iaitu provisioning dan juga budaya, cultural services. Yang inilah kita sebenarnya lihat apa yang berlaku dengan adanya
perkaitan, adanya bekalan, adanya produk, adanya sumber telah melahirkan budaya yang menarik di masyarakat. Okay? Jadi apa yang ada dekat Stewart Land ni? Kita guna balik gambar yang ramai orang tak pernah tengok juga, benda baru juga. Di sini saya nak highlight hanya just figuratively, just secara yang sangat simple, saya tunjukkan perkhidmatan, aturan dan sokongan, iaitu kepentingan ekologi Stewart Lands. Kita lihat yang saya tak dalam box ni, burung yang bertenggek itu adalah sebenarnya perkhidmatan sokongan, supporting. Dia menjadikan habitat untuk haiwan dan burung yang bertenggek itu adalah maskot Stewart Lands. Saya buat ni 2006, tapi rupanya memang burung ni juga yang diambil, burung pekaka ni. Dan juga flora, habitat kepada tumbuhan. Dan saya cuba yang gambar saya Kalau FB ada kot. Yang Mohon gambar yang untuk saya mute dulu ya. Tolong. Masih. Gambar yang saya cuba letak dalam rangka tu adalah sebenarnya saya nak cuba lukis sebenarnya Hoya yang melilit-lilit di pokok gelam ya. Itu juga sebenarnya adalah tumbuhan. Sebab kita sebenarnya kat Stewart Land banyak flora yang menarik sekali. Dan untuk perkhidmatan aturan, regulating services yang sangat penting, yang kita selalu tak bayar pun, free je dapat, adalah for example the root system, the presence of all these trees, pokok gelam for example ni memberikan soil stability, penstabilan tanah. Dan juga air, tengok budak-budak ni dapat berkayaan kawasan yang air yang bersih sebab dia selamat untuk rekreasi kerana adanya fungsi perkhidmatan penapisan air oleh kawasan-kawasan paya gelam for example. Ini adalah secara simple saya tunjukkan. Dan juga pada dalam konteks yang sama, dia memberi perkhidmatan bekalan dan juga budaya. Kita tengok yang bekalan berwarna orange, light orange tu, daun gelam daun gelam. Orang sekarang ni saya dengar memang ada orang yang memang ambil pun pada Stewart Lands buat macam-macam produk ekstrak minyak kayu putih yang sangat saya dengar harganya satu liter minyak kayu putih dah RM5,000 tapi janganlah sampai botakkan. Saya harap Taman Negeri akan cepat monitor kan tiba-tiba botak semua pokok gelam lepas ni. Pokok daun gelam yang diambil produknya. Juga kercut gambar kercut saya tak cantik sangat lah, tapi minta maaf ni tahun 2006 sekarang saya pandai sikit lah, dah biasa dengan kercut yang diambil oleh masyarakat terutamanya kaum wanita untuk membuat berbagai produk kraftangan. Dan of course sumber perikanan ikan yang melompat-lompat sebab sihat di kawasan kawasan paya gelam terutamanya di musim tengkujuh sebab dia memang menjadi spawning ground. Dari segi perkhidmatan budaya pula adalah rekreasi spiritual, juga penghargaan alam sekitar dan sebagainya ada juga di situ. Kita lihat kanak-kanak yang berrekreasi, berkayak dan sebagainya, dan juga mereka yang buat kajian ni, budak kecil ni buat kajian burung mendapat inspirasi dan sebagainya. Dan saya juga membuatkan pekaka tu sekali lagi kerana dia juga menjadi simbol kepada perkhidmatan pemeliharaan, iaitu apa yang kita sanggup acknowledge sebagai penting untuk kita jaga. Itu adalah juga satu elemen perkhidmatan budaya, cultural service. Okey. Jadi macam mana rupanya sebenarnya? Tengok yang saya sebutkan tadi tu, saya hanya share ni gambar saja. This ekosistem beris nampak macam kering, tak ada apa. Kita tengok betul-betul dekat-dekat, amati dengan baik, pelbagai flora ada di situ. Di sini adalah antara gambar flora yang kita highlight dalam buku coffee table book kita Ada hoya, ada macam-macam pokok badang, ada orchids, pelbagai orchids. Ada pelbagai jenis apa dipanggil parasitic plants seperti mistletoe dan sebagainya yang masih belum tahu lagi nama spesies There's still yet a lot to discover, as well as pokok herba macam mascotek tu yang orang buat ubat dan sebagainya. Ya, doktor, ada sahabat kita bertanya tu, ada tak gambar daun gelam tu? Dia boleh share lah. Okey. Sebelum nak tengok daun gelam, kena kenal pokok gelam dulu. Okey, dalam gambar ni ada pokok gelam. Itu adalah pokok gelam. Dekat Terengganu pun, pokok gelam ni orang ingat, orang tengok pokok akasia. Saya sedih, nak menangis saya tengok. Orang panggil pokok gelam juga, tapi orang yang cerdik sikit dia kata, oh tu gelam pejabat. Atau gelam Australia. Tapi itu bukan pokok gelam. Pokok gelam ni yang seperti ni saya tak ada gambar yang close up
minta maaf, tapi boleh contact saya lepas ni untuk saya share. Okey, dan ini pelbagai for your information, saya juga highlight pokok tongkat ali ya. Kat tongkat ali pun jumpa dalam beris, jangan tak percaya. Okey, dan juga ekosistem gelam orang semua kata oh mesti tempat ni basah je, tak ada apa, pokok gelam je ada. Tidak. Dia adalah satu tempat yang di mana terdapat fungsi ekosistem nutrient cycling dan sebagainya berlaku, dan kita lihat dengan adanya pelbagai fungi Kita di Terengganu ni mungkin kenal orang Setiu terutamanya kulat gelam satu cendawan, spesies cendawan yang boleh dimakan. Dan dinamakan kulat gelam sebab selalu tumbuh di pangkal pokok gelam. Tetapi selain daripada dia, banyak lagi spesies lain yang mungkin kita tak tahu lagi faedahnya. Seperti yang kami lihat ni, sebab yang comel lah yang saya highlight dalam buku ni untuk orang pergi masuk dan mencari spesies ni. Dan ekosistem tasik air tawar pula. Ini bukan saja untuk ikan, untuk yang kita nampak sebagainya. Dia juga adalah satu landscape budaya ya, cultural landscape. Gambar yang saya share ni adalah satu kawasan yang kita panggil Gong Kubo. Satu gambar drone di atas ni penting bagi saya nak highlight kerana nampak tak keliling kawasan ni adalah pokok kelapa sawit belaka. Cuma di satu kawasan kecilnya, besar seperti satu pedang bola, lebih kurang begitu besarnya, satu-satunya tempat yang seperti pulau hijau di tengah-tengah lautan kelapa sawit. Yang bagi kami sekarang ni adalah satu harapan yang sangat tinggi menunjukkan kawasan ni dulu macam itulah sebelum dia diterokai. Dan kenapa dia tak diterokai? Ini adalah elemen budaya kerana dekat dalam tu ada kubur ya, ada kubur lama, orang bagi kubur tua yang saya nampak, tak nampak sangat gambar saya ni adalah ada kawasan kawasan kubur lama dan katanya kawasan tu keras ya, kubur ni melindungi kawasan ni. Dan sebab itulah kami saintis boleh tahu kalau nak tanam balik Dato' Rahim ni kita boleh tengok kalau nak tanam balik kawasan ni inilah kita punya reference. Okey, dan juga bukan saja tu dia juga masya-Allah dekat Tasik Berombak ni banyaknya orkid yang bergantung-gantung dekat pokok bakung tu. Jadi ini adalah kami anggap adalah taman orkid terapung wild floating wild orchid garden. Dan kami harap akan menjadi satu tarikan ikut pelancongan tetapi secara halus ya, tak boleh kawasan tu adalah kawasan sangat sensitif, kita kena buat dengan baik-baik lah. Dan telah pun Taman Negeri telah highlightkan kepentingannya dengan stem dia. Saya cadangkan pergilah ramai-ramai beli stem yang dibuat oleh Taman Negeri ni sangat cantik belilah ramai-ramai supaya dapat support Taman Negeri. Dan juga seterusnya ekosistem sungai penting untuk masyarakat, tempat cari rezeki dan juga tempat rekreasi. Tengok ni pakcik ni dengan isteri dia pergi mencari apa tu, dia mengokok, dia ada gogok udang gantung, Microbacterium lanchesteri ni sangat-sangat popular dekat City Wetland ni untuk kuah nasi dagang katanya, tapi orang lain mungkin tak kenal. Dan gambar satu lagi ni saya tunjukkan ni adalah gambar lama 1980. Tak nampak dah orang di Setiu sekarang ni bermandi-manda dalam Sungai Ular macam ni. Sebab zaman dulu tahun 1980 kawasan tu Sungai Ular masih dalam keadaan asal, airnya banyak, dalam, boleh basuh baju, boleh pergi berkelah. Itu tempat orang kampung berkelah. Sekarang telangat cetek kerana telah berlaku perubahan, kerana ada ladang kelapa sawit dan sebagainya, orang curi, orang buat saliran, ambil air dia dan sebagainya, tak macam ni dah. Jadi harapan saya satu hari nanti kita boleh pulangkan balik perkhidmatan budaya tasik kawasan ekosistem sungai Wetland kepada ini, kepada masyarakat, pulangkan semula kepada masyarakat warga Setiu supaya mereka juga boleh seperti datuk-datuk diorang bersukaria di Sungai Ular. Ada few slides lagi yang paya bakau tak payah cerita lah, memang tempat yang seperti saya katakan tadi diverse, bukan saja pokok bakau saya nak highlight. Ini banyak pokok dekat situ unik. Kita akan dapat kolonis yang berlainan. Kat sini kita nampak pokok Soneratia yang orang panggil berembang, yang orang dekat Kuala Selangor sibuk dengan dia punya klip-klip tu, kita pun ada. Dan memang kita pun ada klip-klip City Wetlands yang synchronize juga, yang berkelip masa yang sama ada. Cuma kita tak promotekan lagi, kita buat benda slow-slow. Dan juga of course paya nipah. Dan di sinilah bukan saja flora diverse, fauna juga diverse. Yang penting untuk masyarakat ada lokan. Banyaknya lokan, pergilah masuk dalam, mesti ada punya. Dan juga horseshoe crab, kita ada 2 spesies kat situ, belangkas. Dan City Wetlands ni dekat Wok-Wok sendiri menjadi tempat dia nursery ground, tempat dia anak-anak, boleh nampak anak-anak
belangkas yang besar 50 sen kat situ banyak. Ekosistem paya bakau, sebab dia lah kawasan tumpuan kita pada dulu 2006. Sekarang ni kami sangat bangga kerana dia menjadi bukan sahaja tempat mencari rezeki tapi juga hak kelangsungan hidup yang lestari, di mana kita cari rezeki tapi kita juga jaga dia supaya dia sentiasa ada. Dan saya highlight di sini adalah 2 usaha seperti Skylar Setiu, pakcik-pakcik kita, pok ketam kita bersama menabung anak-anak ketam yang kecil kita lepas balik supaya dia boleh membesar dan kitaran hidup dia terus berlaku. Ada recovery untuk populasi ketam yang asal itu. Kita ada 3 ketam daripada 4 spesies di dunia, Skylar. 3 ketam bakau daripada 4 di dunia ada di situ wetlands. Dan juga saya suka gambar makcik menyepat nipah ni. Ni adalah nipah ni adalah satu benda yang sangat sustainable, sangat lestari penggunaan dia kerana tak ada yang terbuang. Okey, makcik ni akan menyepat untuk buat daun rokok, nanti lidi tu nanti akan dikutip oleh kawan-kawan dia, buat pula bakul lekar, zero waste, nothing goes wasted. Inilah satu konsep yang sebenarnya untuk penggunaan lestari. Dan juga anak-anak kita mulakan daripada kecil, kita suruh dia orang tanam bakau. Dan pulau pula, tadi saya cerita pasal Pulau Layat dan Pulau Ketujuh. Kenapa? Dekat situlah kita jumpa spesies-spesies yang menarik seperti Bruguiera hennessy, brus mata buaya. Ramainya pengkaji mangrove yang datang ke situ wetlands hanya nak tengok pokok Bruguiera hennessy yang merupakan hybrid tetapi sangat-sangat rare. Dan juga satu lagi yang sangat menarik, kalau pergi Pulau Lagu Tujuh dengan Pulau Layat ni, naik tengok atas je tak nampak benda lain, kepala beruk. Bukan kepala beruk binatang, kepala beruk pokok, ya. Dari satu pokok kita ada tengok, kita pernah kira sampai 25 individu, ada 25 pokok kepala beruk dan atas satu host tree, yang selalunya host tree dia adalah pokok nyirih, dan dia adalah satu yang berpotensi untuk herba. Kalau kat Indonesia ni dah biasa orang jual serbuk kepala beruk ni, dan dia epiphytes, dia tak merosakkan pokok, jadi boleh diinovasi menjadi satu produk di wetlands. Saya cepatkan sikit. Of course, di beting pasir pula tak ada benda lain lah. Kepah minyak, Meretrix, dan juga yang ini sangat-sangat menarik. Yang bawah ni bukan kerang biasa, tak jumpa dekat pasar. Ini bukan kerang darah, ini adalah kerang bulu. Ini kerang bulu anadara cornea ni saya rasa dia sangat jarang dijumpai. Ada beberapa lokasi di Malaysia diketahui ada di Mersing dan juga di Terengganu. Dulu Mercang ada tapi dah habis, tak ada dah sekarang, tinggal di City Wetlands saja kalau Terengganu kalau tak salah saya. Jadi kat sini hanya jumpa di beting pasir di City Wetlands. Sangat berbeza sebab dia lebih bersih, sebab dia pasir, dia bukan di lumpur. Dan juga legun. Legun ni memang kalau City Wetlands, siapa suka makan ikan siakap, ni tempatnya pergi sebab tempat mereka menternak ikan air tawar. Dan juga sekarang ni ada hybrid grouper, kerapu hybrid yang dibela di sini. Dan tapi dia bukan saja tempat mencari rezeki seperti sungai juga, dia juga tempat kita bersukaria. Kanak-kanak Stew ni mereka mungkin boleh dilatih menjadi Olympian, untuk kita punya Olympian, kerana memang kerjanya bila free itulah dia masuk terjun dalam legun. Akhirnya salah satu yang terakhir adalah muara, ekosistem muara sangat penting. Muara ni seperti saya katakan tadi, kalau tak ada muara ni mungkin tak ada 9 ekosistem. Akan ada hanya mungkin pantai yang terbuka saja. Sebab ada muara ni dia mengatur dan menjadi macam mana saya katakan, dia menjadi mengatur pengaruh Laut Cina Selatan yang sangat dinamik. Jadi air masin masuk dan keluar dia yang jaga. Dan juga sebab adanya air masin masuk dan air tawar keluar tu menyediakan habitat yang sangat menarik untuk organisma akuatik. Seperti yang saya highlight di sini adalah ikan siakap yang perlu masuk ke dalam muara dalam sekitaran hidup dia. Dan kalau tak ada, ini kita highlight siakap saja, tapi banyak spesies yang kami lihat, commercial species, even commercial species yang kalau tak ada muara ni memang tak ada lah kat laut, sebab dia tak boleh nak menetas, dia tak boleh nak anak dia tak boleh membesar kerana dia perlukan ekosistem ni untuk sebelum dia pergi ke laut menjadi sumber komersial, perikanan komersial. Dan saya suka juga share ni gambar saya ambil lama dulu, temerang. Tak tahu ada juga mungkin kanak-kanak tak kenal temerang ni. Temerang ni orang Terengganu guna untuk menangkap anak kerapu. Dan anak kerapu ni adalah memang tak ada tempat lain, kena cari di pesisir pantai dan juga di muara-muara
sungai. Dan ini saya ambil di Setiu, digunakan daun ranting-ranting daripada pokok ru, dan kadang-kadang dia guna cerung atap. Pantai akhir, ekosistem akhir, tak payah ceritalah, pantai ni banyak kefungsian dia, tapi saya mau highlight bukan saja untuk berhibur, pantai bersantai, juga tempat mencari rezeki. Orang mencari, ada orang sebenarnya kami ada gambar yang cantik, orang cari menjaring ikan di pantai. Pakcik ni musim terhujung, sibuklah ramai orang ke Setiu mencari remis di tepi-tepi pantai saja, dan juga of course banyak ikan-ikan macam saya rasa ikan anding pun banyak di pesarian pantai, menjadi punca rezeki sambil tambahan pada masyarakat. Dan juga of course orang pergi Setiu memang teruja dengan keindahan pantainya. Itu gambar yang saya share di waktu malam. Ini adalah kawasan, of course lah, mana lagi kalau tidak Cherapuri. Okey, jadi itulah basically saya rumuskan dengan gambar ni saja. Kita orang Malaysia ni tak ada benda lain, suka makan. Dan di sinilah bagi saya this captures the idea of Setiu Wetlands, the 10 ecosystem, the diversity dan sebagainya. Dalam hidangan selera Setiu ni kita ada banyak resources yang datang daripada pelbagai ekosistem. Kita ada nipah, kerabu nipah, kita ada tumis kerang minyak, kita ada gulai lokan. Gulai lokan ni saya recommend, memang sangat sedap. Kita ada, itu adalah sambal belacan dengan udang baring yang hanya datang pada akhirnya musim monsun di pesisir pantai. Kita ada ikan yang datang pada laut. Kita ada pelbagai ulam dan sebagainya. This is Setiu Wetlands. You know, this is where the sea and the land meets. Dia sangat diverse, sangat unik. Dia tak luxurious, dia tidak mewah, tapi dia sangat bermakna. Ini dia Setiu Wetlands bagi kami, dan juga saya harap yang semua telah boleh yakinlah bahawa boleh datang ke Setiu Wetlands dan discover this for yourself. Dan sebab itulah kami membayangkan Setiu Wetlands adalah tempat di mana kita boleh meraihkan alam dan juga budaya. Celebration of nature and culture. Terima kasih. Okay, terima kasih Yang Bahagia Dr. Jarina. Saya kira satu presentation yang very informative kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin barangkali tidak berkesempatan lagi untuk datang ke Tanah Bencah Setiu lah. Dan daripada kupasan Dr. Jarina, boleh digambarkan Tanah Bencah Setiu ini satu anugerah yang saya kira istimewa lah kepada rakyat Terengganu, khususnya kepada masyarakat Setiu Wetlands lah. Yang mana jika kita lihat di Tanah Bencah Setiu terdapat keunikan bukan hanya ekosistemnya, malah budaya masyarakat dan produk kraft tangannya hasil daripada sumber Setiu Wetlands, dan juga makanan-makanannya. Jadi untuk itu ianya adalah bertepatanlah dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan negeri mewartakan sebahagian daripada kawasan penting di dalam Tanah Bencah Setiu sebagai taman negeri. Jadi suka saya untuk mengambil ruang di sini untuk membukalah kepada mana-mana tamu kita sekiranya ada soalan ataupun pencerahan yang perlu ataupun tak diajukan kepada ahli panel kita, saya silakan. Assalamualaikum Saudara Zulhilmi. Waalaikumsalam Tok. Ya, teruskan. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih dan tahniah kepada Dr. Jarina di atas pembentangan yang menarik. Dan sudah tentu Dr. Jarina begitu passionate dengan ekosistem bencah ni sejak dulu lagi. Dan memang betul pihak majlis pun telah setuju hari itu dalam mesyuarat PAS menambah kepada 10 ekosistem termasuk dengan paya gelam. Dan ini satu ekosistem yang unik yang jarang terdapat tempat lain. Tapi dalam hal ini saya rasa elok juga pihak Taman Negeri membuat satu program untuk menambah, memperkayakan kawasan ini dengan pokok gelam ni. Sebabnya pokok gelam ni dia senang tumbuh. Bahkan di Singapura ada kampung gelam, dia tanam pokok gelam di tengah bandar pun. Betul. Jadi dia senang, dia versatile, boleh hadapi drought dan senang tumbuh. Jadi kita ambil peluang ini untuk menambahkan lagi pokok-pokok di kawasan ini. Untuk itu mungkin kita ada pengarah Tengku ni supaya kita sediakan sedikit nursery dan sediakan planting store
Dan kita boleh edarkan pada orang kampung sini supaya mereka berpeluang untuk menanam di kawasan yang ada tempat. Dan ini sudah tentu menambahkan lagi enrichment kawasan ini dari segi ekosistem lain. Dan bersama nanti kalau dah banyak, satu tadi ada produk-produk yang bermanfaat boleh kita ambil daripada pokok gelam ni. Jadi tahniahlah kepada Dr. Jarina dan UMT supaya terus bekerja keraslah untuk mempromotkan kawasan ini. Terima kasih. Itu cadangan saya. Okey, Yang Berbahagia Datuk, terima kasih atas perkongsian dan sekiranya ada daripada lain. Dan sebelum tu saya ingin mengambil kesempatan di sinilah mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Zulkarnain, Ahli Parlimen kita yang turut hadir mengikuti sesi bual bicara. Dan tak lupa juga kepada Yang Berbahagia Datuk Fazli daripada Yayasan Diraja Sultan Mizan. Selamat datang Datuk. Dan saya buka untuk beberapa sesi lagi untuk session Q&A sekiranya ada. Cik Zul, saya lihat ada beberapa soalan tadi dalam chat. Jadi saya rasa terima kasih Dr. Jamilah ada tolong jawabkan juga teman saya daripada UMT tolong jawabkan tentang memang kalau saya letak Tengku Ali ni mesti ada orang pick up. Memang pasti. Jadi orang tanya hitam dan putih dan dia telah jawab betul soalan daripada Zarina Arisnya, kawasan Bridge juga merupakan kawasan yang berpotensi untuk silika. Bagaimanakah untuk menseimbangkan kepentingan kedua-duanya? Okey, ini adalah pandangan saya. Malaysia adalah satu negara yang menuju ke arah negara membangun. Sebagai satu negara membangun, kita kena kurangkan penggunaan extractive methods, benda yang tidak extractive method ni, penggunaan bahan asli secara ekstraktif ni dia tidak lestari, dia tak boleh nak datang balik. Jadi dia dah ambil pergi. Dan kita kena ingat silika tu, di atas silika tu ada bermacam-macam benda. Di atas ni, beris ni memberikan pulangan. Tadi cakap nak tanam, alhamdulillah Datuk cakap nak tanam pokok gelam, itu memang saya suka dengar. Sebab pokok gelam ni adalah satu cara kita nak tolong rakyat untuk mendapat pendapatan yang berpanjangan dan lestari. Pokok tak musnah. Pokok tu tak musnah, boleh pada masa yang sama boleh kita buat kita ternak kelulut dan sebagainya dekat kawasan gelam dan sebagainya. Dengan adanya pokok gelam yang hidup di kawasan beris yang bawahnya ada silika tu, rakyat dapat mendapat kelangsungan hidup yang langsung terus dapat benefit terus, faedah terus. Kan dia boleh jual daun gelam, dia boleh ternak kelulut yang sangat mahal, dan daun gelam ni sekarang ni ada harga dan dia sampai bila-bila, dia hidup lama dan ekosistem kita terjaga. Masa hujan, masa banjir tak mengancam kita. Kalau kita buat silika memang akan dapat income kepada negeri, tetapi income satu kali, lepas tu hilang, lepas tu kawasan tu akan menjadi kawasan yang terdedah dan tidak boleh lagi memberi kefungsian ekosistem, ekologi ataupun budaya. Tidak ada lagi kepentingan kepada masyarakat. Dan kita kena ingat, silika ni bukan rakyat yang dapat faedah direct, itu adalah lebih kepada industri. Kita di Terengganu ni, rakyat kita ni, alhamdulillah orang Terengganu dia dak tamak. Dia tak minta banyak pun, tapi kita kena beri, dia tak perlu banyak untuk bahagia, tapi dia perlu. Jadi kita kena ingat apa yang kita boleh beri kepada rakyat yang mendapatkan faedah berpanjangan sampai anak cucu. Ada pada masa yang sama dia punya alam sekitar. Saya highlight tadi gambar. Orang Terengganu ni, orang selalu kata, dia very simple people. Dia happy je. Kenapa? Sebab dia ada pantai yang cantik. Dia ada sungai-sungai yang air terjun yang sangat, yang tak ada tempat lain. Itu cukup dah untuk dia bahagia. Kita kena simpan itu, kurangkan pengambilan penggunaan sumber secara ekstraktif seperti silika kerana itu tidak membahagikan rakyat Terengganu. Jadi kalau kita sayang rakyat Terengganu, kita letak dulu pilihan-pilihan ekstraktif seperti silika dan sebagainya. Saya harap itu menjawablah. Saya tengok dulu Zul. Saya ada lagi tak soalan? Okey, kawasan Muhammad Hisham Muhammad bertanya untuk kawasan pokok gelam.
Pokok gelam ni seperti tadi lah Datuk Rahim Nik ni memang expert lah lagi. Dia dulu memang pernah memegang FRIM pun, dan dia yang uniknya Datuk Nik ni, dia adalah hydrologist juga. Dia seorang botanis yang juga memahami hidrologi. Dan itu adalah sinonim dengan pokok gelam. Sebab pokok gelam ni, saya selalu kata orang panggil pokok gelam sebab dia tenggelam. Dia boleh tenggelam, lepas tu nama dia gelam. Jadi dia pokok ni memang boleh hidup di mana-mana. Banyak tempat lah, tapi dia suka yang berpasir. Usually berpasir, tapi berbatu pun kalau macam di Cendering, banyak di kawasan bukit. Jadi dia resilient, dia sangat resilient. Boleh ditanam selalu, tapi kita janganlah tanam tempat yang soil rich, itu kita reserve kepada pokok-pokok yang manja. Pokok-pokok yang tak manja macam gelam ni, kita ambil kawasan yang kurang nutrien sebab dia boleh hidup. Jadi kita boleh cari dekat tengah ni bersepah-sepah kawasan macam tu. Daripada kita korek sedikar dia, daripada kita tukar jadi dengan letak tanah merah buat kawasan kedai yang tak ada orang beli, baik kita tanam pokok gelam. Ingat 1 liter pure Melaleuca oil adalah RM5,000. Jadi mungkin kalau Terengganu nak berjaya, mungkin itu yang kita lihat, industri extraction of Melaleuca oil ni. Kenapa Australia sangat famous? Kita dekat Kuala Lumpur, bandar-bandar besar, ada company Melaleuca. Tapi itu bukan spesies sama. Itu adalah Actinifolia, Melaleuca actinifolia, yang memang diorang buat secara komersial, dah tanam bertahun-tahun. Kita adalah Melaleuca kajah putih. Dan kita boleh buat juga. Dan memang minyak kayu putih ni, saya nak share, adalah minyak kayu putih adalah satu produk kiranya medicinal produk yang pertama sekali yang pada tumbuhan yang keluar daripada rantau Asia Tenggara ke Eropah, kerana telah dibawa pada tahun 1600 oleh orang-orang Portugis yang sampai ke Ambon. Mereka telah bawa balik ke negara mereka. Sebab itulah nama dia lama, Melaleuca kajah putih ni nama yang lama, kajah putih sebab kayu putih. Pertama sekali dikenal pasti di Ambon 1603 ataupun 1607 saya rasa. Antara pertama produk natural produk yang telah keluar daripada Asia Tenggara ke Eropah. Itu dia. So kita kena boleh brand benda tu. Kita ada benda tu. Dan itu adalah lebih baik. Saya tengok orang beli they spend so much money beli organic lavender oil. Wah, kawan-kawan pakai semua boleh tidur senang dan sebagainya. Padahal ada minyak kayu putih. Kita ada di sini. Kenapa kita selalu membanggakan menggunakan bahan-bahan daripada luar yang mahal, sebab kita tak ada benda tu. Lavender, we cannot grow lavender. Mungkin faedah sama tapi kita tak ada. So kita pun nak bayar RM100 satu botol. Kalau kita boleh bayar RM50 satu botol, sama. Dan kita support masyarakat tempatan, local economy secara berpanjangan. Jadi boleh. Jadi Dr. Jamila pun dah tolong jawab untuk Muhammad Isham Jadi dia tak selektif untuk dia punya ekosistem. Okey, sekarang saya ambil soalan lain lah, dah tak ada dah soalan dekat dalam chat box. Okey, ya. Sorry, Doktor, saya ambil satu daripada Facebook. Okey, silakan. Ada Facebook komen Cik Muhammad Azharuddin. Dia bertanya, BRIS stand for what? Oh, dia beach with ridges interspersed swales. Saya pun Beach ridges interspersed with swales. With interspersed with swales. Maknanya dia dia ni saya share saya punya slide ni. Boleh share Saya ada. Okey, saya share slide. Okey. Dapat tak tu? Beach ridges interspersed with swales. BRIS. Okay. Jadi yang menariknya kat Terengganu ni adalah nama ni diberikan obviously oleh kita punya dululah penjajah British. Mereka telah coin term ni sebab dia lihat di kawasan pantai ni ada satu karakteristik yang sangat menarik. Jadi dia panggil BRIS. Tapi kat Terengganu ni, orang Terengganu ni, saya kata orang Terengganu ni inovatif, sangat up to date, sangat modern. Kita ada kampung-kampung nama BRIS. Kita ada BRIS Teku dan BRIS, banyak kampung-kampung namakan BRIS. Kita telah menganggap BRIS tu, dan orang Terengganu dia kenal, ni tak BRIS. Dah jadi local term. Orang Terengganu beri daripada beri kan. So kita ni sangat like I said, Terengganu people are very modern actually in their thinking. Dia sangat cepat Jadi kenapa kita sekarang ni kita perlu take advantage of that and move forward.
kenapa kita boleh embrace banyak lagi macam saya katalah macam pokok gelam pun sama. Yang lebih interesting saya dengar bila dia kata pokok gelam, dia tunjuk gelam acacia tu dipanggil gelam sebab betul kalau kita perhatikan mereka adalah daripada family yang sama, Eucalyptus family kan. Jadi memang daun dia lebih kurang sama. Dia tahu itu adalah gelam. Tapi yang cerdik sikit dia kata gelam pejabat ataupun gelam Australia. Kenapa? Sebab orang British yang bawa ke Malaysia dulu untuk ditanam sebagai ladang dan juga tepi jalan dan sebagainya. Tapi sekarang sayang dia telah merosakkan banyak kita punya landscape, telah take over landscape kita. Dan so saya tak sukalah pokok acacia ni. Saya paling tak sukalah pokok acacia. Kalau ada satu pokok yang saya tak kisah nak tebang, itulah dia. Dan saya harap orang Terengganu kat sekolah ke, masa saya nampak ada Cikgu Hashimi kena ajar anak-anak kita mengenal pasti pokok gelam, pokok acacia. Satu invasif, satu native. Itu dia. So it's a beach regions interspersed with swales. That is Bris. Orang Terengganu kata Berih, pokok Berih. Kawasan Berih. Bris Tok Ku, for example. Ya, okey Doktor, terima kasih di atas penerangan yang cukup panjang lebar. Saya juga mengalu-alukanlah kehadiran Tuan Pegawai Daerah STIU, Tuan Haji Rosli Latif. Selamat datang Tuan. Dan insyaAllah selepas pada ini kita ada satu sesi ringkas kuis yang di-request oleh pihak Rustia lah untuk tetamu-tetamu kita pada hari ini lah. Jadi Encik Syarif boleh assist untuk session quiz ni? Oh, okey. Dia soalan simple aja untuk sekadar untuk memeriahkan sedikit berkaitan dengan penerangan yang hebat saya rasa daripada Dr. Jarina tadi. Minta maaf tapi slide tak gerak. Sorry. Oh, tak apa. Hadiahnya taklah seberapa daripada pihak kami, tapi mungkin dia menarik untuk semua. Ini je hadiah dia. So untuk kuis ni saya ada 2 soalan. Mana yang tahu tu nanti minta tolong hantar melalui chat saja kat saya. Ada di chat Zoom ni. Okey. Namakan saya 5 daripada 10 ekosistem yang ada di Stew Wetlands. Itu soalan pertama saya. And then yang kedua pula berebut orang ni. Berebut, baru ada jawab ni. Okey, yang kedua pula, soalan kedua, namakan tasik yang ada di Taman Negeri, tasik yang ada di Stew Wetlands. Okey. Okey, Cik Zaimi. Okey Syarif, nanti pihak Rustia akan membuat semakan di chatbot dan insyaAllah untuk penjelasan hadiah tu nanti pihak Rustia akan berurus terus dengan pihak inilah yang pemberi jawapan. Seterusnya kita dah agak berada di penghujung sesi secara langsung berkaitan dengan kepentingan ekosistem di Tanah Bencah Stew. Jadi di kesempatan ini saya ingin membuka ruanglah kepada mungkin Yang Mulia Tengku Muhammad Arifin, Tengku Datuk Abdul Rahman, Pengarah Taman Negeri, sekiranya ada sepatah 2 kata yang ingin dikongsikan dalam sesi webinar kita. Silakan Yang Mulia Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kasihi saudara saya Dr. Jarina lah. Ni sparring partner kita, which is speaker for today, bercakap berkaitan dengan kepentingan 10 ekosistem Stew Wetlands kepada ekologi dan kelangsungan hidup. Untuk makluman semua ahli yang ada dalam sesi kita hari ini, kita sebenarnya cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian what we have in Stew Wetland specifically. So that is the reason why we bring up this tajuk untuk kita share kepada tuan-tuan dan puan-puan. So at least satu penemuan baru. Sebenarnya dah lama pun berada di situ, tapi daripada kajian-kajian yang berterusan oleh pihak UMT, kita dapatkan satu dapatan baru. So ini adalah satu perkara yang kita perlu hormati kerana ianya sebenarnya
memberi satu pulangan yang baik kepada kita dari segi khazanahnya dan juga untuk kelangsungan kehidupan untuk masyarakat setempat. Untuk makluman semua, sebenarnya kita ni memang kita punya core business adalah melindungi, menjaga alam semula jadi dan juga kepelbagaian khususnya di kawasan Taman Negeri Stewart Land ni. Tapi kita tidak pinggirkan. Kita senantiasa memberi keutamaan kepada masyarakat setempat. Seperti kata Dr. Jarina seperti tadi dalam presentation dia, kita memberi keutamaan kepada masyarakat setempat kerana sebelumnya kita buat lagi ataupun namakan tempat ini ataupun wartakan tempat ini sebagai satu kawasan yang dilindungi, tetapi telah lama dia orang mendapatkan sumber untuk kelangsungan hidup daripada kawasan ini. Jadi kita perlu hormati. Jadi untuk pengetahuan semua, kita di Taman Negeri ini telah pun memberi sebenarnya, telah pun memberi kepada sekurang-kurangnya 70 orang penduduk tempatan di kawasan sekitar Stewart Land ni satu permit khas untuk mendapatkan sumber. Bukan untuk semua orang, just untuk komuniti di kawasan ini sahaja. Orang lain tak boleh. Dan ini pun disanction oleh kepimpinan kampung lah. Dan telah pun disampaikan oleh Tuan DO kita sendiri ya. Hari ini Tuan DO kita ada hari ini ya. Tuan Haji Rosli Latif, dia telah sampaikan kepada 70 orang. Itu membawa maksud kita tidak pinggirkan dan kita senantiasa mengutamakan komuniti. Sebab komuniti pun adalah satu yang mendukung kepada kepelbagaian balaji yang berada di kawasan itu sebenarnya. Jadi kita kena jaga ni. Kena jaga sangat-sangat. Jadi satu lagi saya ucap terima kasihlah kepada Tuan DO sendiri kerana melapangkan masa untuk berada ataupun join kita punya program ini. Terima kasih Tuan Haji. Begitu juga kepada ahli Majlis Pengurusan Taman Negeri, Datuk Rahim ni. Ini pun sebenarnya ni spesialis pun sekali ni dalam bidang yang macam ni. Dan juga yang bahagia Datuk Fazli daripada YDSM. Dan tidak lupa kepada yang berhormat ahli Parlimen Stew, Ustaz Zulkarnain pun berada bersama dengan kita juga hari ini. Alhamdulillah, sebab ni daerah dia ni. Dan ni kawasan parlimen dia. Maknanya dia mengambil masa, meluangkan masa untuk sama-sama mengetahui apakah perkembangan yang berada dalam Parlimen Stew hari ini. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dapat hadir, meluangkan masa bersama-sama mentelaah khazanah alam yang telah dikurniakan kepada kita semua. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita di Majlis Pengurusan Taman Negeri akan teruskan lagi sesi-sesi begini untuk masa-masa akan datang, dan insya-Allah untuk next dalam masa 2 minggu lagi mungkin kita akan ada sesi birding session pula akan datang insya-Allah. Saya serahkan kembali kepada Encik Zulhilmi. Ya, terima kasih Yang Mulia Tengku Muhammad Arifin Tengku Datuk Rahman, Pengarah Taman Negeri Terengganu. Dan sebelum saya mengakhiri sesi webinar kita pada pagi ini, suka saya mengambil kesempatanlah untuk memaklumkan pembukaan semula Taman-Taman Negeri Terengganu yang akan mula berkuat kuasa pada 1 September 2021 dengan pematuhan SOP Pelan Pemulihan Negara fasa yang kedua lah. Jadi alam semula jadi adalah merupakan tanggungjawab kita bersamalah dalam memelihara dan memelihara khazanah yang sedia ada. Jadi di kesempatan ini saya sekali lagi lah bagi pihak Majlis Pengurusan Taman Negeri ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua tetamu, especially kepada panel jemputan khas kita yang sudi menerangkan cukup panjang lebar khazanah ataupun permata alam Stew Wetland yang tersembunyi lah. Jadi sekali lagi saya bagi pihak Rustia memohon maaf seandainya dalam sepanjang perjalanan sesi webinar ni terdapat kelemahan dan kekurangan. InsyaAllah akan diperbaiki pada masa-masa akan datang lah.
dan salam hormat daripada Majlis Pengurusan Taman Negeri Terengganu dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Dan sekian daripada saya sudahi sesi webinar ini dengan surah Al-Nas dan tasbih kifarah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu kalau boleh minta semua open kamera sekejap untuk sesi photo session. Yeah. Right. Okay, jangan left dulu. Okay. Oh, sahabat saya daripada UPM pun ada. Terima kasih Cik Zul. Okay. Alright. Okay, 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Alright. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam daripada SOP semua. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Thank you Doktor. Thank you so much for having me. Really is a good one. And semua saya open invitation pada semua, kalau berminat ke City Wetlands, please buzz us. Saya akan tag saya punya email. Siapa-siapa yang rasa berminat dapat slide ke apa, boleh email saya sebab slide ni besar. Jadi saya tak boleh nak tu. Nanti saya boleh hantar. Okay? Please email me if you have any questions or comments or nak information. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Sama hari Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Tuan Dio, terima kasih Tuan Dio. Tuan Dio. Terima kasih Tuan Dio, betul. Okay je, tak sempat nak join semua. Tak apa. Tak apa. Tak apa dah tu. Okey dah tu. Quality. Okay. Kau smart tengok Tuan Dio kita. Pala super. Ya, thank you also kepada saya nak shout ke Puan Rohani. Thank you for being there. Thank you so much Rohani. And my students semua yang siapa datang. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Jamie. Alright, thank you. Good one. Mahming. Oh, terima kasih. Orang Motek Putrajaya pun ada. Terima kasih. Oh, Zulfa. Tourism Malaysia Sorry, Tourism Malaysia. Wakil Keksa pun ada tu. Terima kasih. Sihat lagi Puan Rohani. Berkali cerita saya. Dari Putrajaya bersiarang. Oh, jauh. Atas Kumat